Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kongsikan di sini bagaimana cara untuk mengisi course file. Okey, yang pertama boleh dapatkan link course file. Pesyarah boleh dapatkan di grup WhatsApp arti pesyarah. Kita ada kongsikan link link untuk course file. Okey, so bila dah klik akan terpaparlah seperti yang tertera di skrin course file, cara penggunaan sistem course file versi 1.0. Okey, apa yang perlu dibuat? Yang pertama adalah boleh login username dan password. Username adalah nombor matrik pensyarah, nombor pekerja lah. Okey. Untuk password, pensyarah boleh cubalah sama ada IC, nombor pekerja ataupun biarkan kosong saja. Boleh try tiga-tiga lah. Macam saya, password adalah IC. Kalau tak boleh IC, boleh letak nombor pekerja juga, ataupun boleh biarkan kosong saja, boleh masuk ke dalam course file. Okey, sekarang ni bila dah buka, dah login, ini akan terpapar di skrin para pensyarah. Ada B1, B2, B3, B4, B5. Okey, apa yang pertama para pensyarah perlu sediakan adalah pastikan sebelum para pensyarah untuk mengisi course file ini menyediakan dulu bahan-bahan lah. Okey, kejap lagi kita tengok apa bahan-bahan yang perlu disediakan. Yang pertama, kalau kita tengok, okey, kita tengok semester lepas punya contoh satu. Kita try ambil falsafah dan isu semasa. Okey, perlu sediakan jadual pensyarah item 1, item 2 sekiranya ada kita jalankan teaching and learning. Dia optional, yang nombor 2 ni tak compulsory lah. Kalau ada boleh, macam saya masukkan surat panggilan bengkel, TOT falsafah dan isu semasa. Nombor 3 adalah car. Okey, setiap section pensyarah kena pastikan semua car ataupun OBE yang diisi itu disediakan mengikut section. Kalau ada 4 section mengajar, 4-4 kena sediakanlah sebab kita kena isi satu-satu. Nombor 4 adalah EPPP ataupun student feedback atau easy survey ataupun industry report form. Okey, saya masukkan kat sini saya punya EPP dengan feedback student lah. Okey, kalau ada exit course survey yang student isi pun boleh, yang dalam OBE tu. Okey, nombor 5 adalah course information. Nombor 6 adalah lecture notes yang kita gunakan. Nombor 7 adalah teaching activity seperti PBL, MOOCs, project lab ataupun kita ada gunakan quiz dan sebagainya. Nombor 8 formative assessment. Sample of task, yang ini dia nak each kategori. Setiap satu dia nak. Okey, sample task dia nak, assignment ni sample nak, homework dia nak, quizzes dia nak, test dia nak. Okey, so mana yang kita buat ni setiap satu perlu masukkan lah. Mungkin kita tak ada homework, tak perlu masukkan lah, tapi setiap satu dia course file nak. Yang seterusnya formative assessment, kita boleh masukkan marking scheme, rubrics ataupun student progress assessment. Okey, so untuk yang item 10, 11 dan juga 12, untuk subjek-subjek umum seperti falsafah isu semasa, pemikiran sains teknologi dan juga subjek elektif umum, saya rasa semua dah tak ada final exam, so tak perlu letak lah. Tapi untuk SHPI ada final exam, kena penuhi item 10, 11, 12. Item 10 ni adalah table of specification for final exam. Okey, 11 adalah yang ini sebab saya lepas punya kita tak ada final exam, kita gantikan dengan alternative assessment. Tapi kalau SEM ini ada final exam, untuk SHPI kena letaklah sampel final transcript 3 from each kategori, yang rendah, yang pertengahan dan juga yang paling tinggi. Lepas tu semester assessment kita kena letak final exam question dan marking scheme lah. Okey, ni yang nombor 10, 11, 12 ni adalah untuk SHPI lah, dan juga kalau ada subjek yang ada final. Untuk pemikiran sains teknologi, falsafah dan isu semasa dan elektif umum tak ada final exam, so tak perlu letak 10, 11, 12. Okey, ni saya bagi contoh je dulu ni. So bahan-bahan yang ni yang pensyarah perlu sediakan sebelum mula isi course file. Okey, so sekarang ni bagaimana cara kita nak isi course file bila kita masuk pada semester yang
kita baru selesai mengajar. Yang pertama, pergi kepada B1 di tepi ini, course registration dulu. Klik course registration. Okey, sekarang ni kalau kita tengok tak ada yang 2020, 2021 punya sesi lagi kan. Apa yang pensyarah perlu buat adalah pergi kepada dekat area course name ni, ada button macam apa, file, ada tambah ni. Okey, klik kat sini. Okey, dia akan keluar seperti inilah. Okey, saya ulang balik apa pensyarah perlu buat. Yang pertama, pergi kepada button ni. Yang ada button tambah ni. Okey, klik kat sini, akan keluar seperti inilah. Okey, apa yang pensyarah perlu buat? Yang pertama, isi sesi. Yang semester ini adalah sesi 20-21 semester 1. Kod khusus. Okey, kalau kod khusus kata UHID lah. Kalau kata UICL. So, kalau kita mengajar 7 subjek, kita kena ada 7 course file. Bukan hanya satu. Maknanya kena buat satu-satu kelas lah. Okey, ni UHIS. Katalah falsafah dan isu semasa 1022. Okey. Falsafah dan isu semasa untuk course name. Okey, section boleh pilih lah. Katalah section 1. Okey, ni saya buat je sebab saya tak mengajar. Nanti kan kalau sebab saya bagi contoh lah pada pensyarah. Okey, so final exam ada ke tidak? So untuk UHIS tidak. Kategori adalah perdana lah. Kalau lepas ni nak isi space lah. Okey, kalau ada yang terlibat dengan presisi ODL boleh pilih kategori lah. So sekarang ni kita nak isi yang perdana. So equivalent untuk course code ni tak adalah. So biar kosong. So dah siap isi ini, kita pergi pada button add course. Okey, so dia akan keluarlah kat sini 2021 punya 2020-2021 SEM 1 subjek yang kita dah daftar. Okey, bila selesai kita dah buat registration course, dah selesai daftar, apa yang pensyarah perlu buat adalah pergi ke belah kiri ini, pergi kepada B2 upload file. Okey. So bila klik upload file ni dah keluarlah list yang kita daftar tadi 2020-2021 UHIS 1022 falsafah dan isu semasa. Okey, so boleh tengok kat sini kita belum upload file lagi, kita baru daftar, peratusan masih kosong. Okey, yang bawah-bawah ni semester lepas lah. Pastikan pensyarah memenuhi 100%. Jangan ada yang 20, 30, 50. Kena 100%. Okey. So, bila dah daftar sekarang ni, apa yang kita perlu buat adalah kita klik button view. Okey, so keluarlah senarai item dalam file khusus. Okey, so bila dah keluar, apa yang pensyarah perlu buat? Yang pertama, kita buat by item lah. Dia ada 4 kategori, course management, course curriculum, course teaching and learning, course assessment. Ada lebih kurang 9 item. Sebab yang ini kalau kita tak ada final exam, kalau kita ada final exam dia akan jadi 12 lah. So kita tak ada final, ada 9 je. Okey, kita pergi pada bilangan yang pertama. Okey, klik button tambah kat tepi. Appointment letter ataupun timetable. Klik. Okey. Lepas tu akan keluar seperti ini. Klik lagi dekat button tambah. Okey. So, boleh letak tajuk kat sini. Jadual waktu. Okey. Bolehlah letak ikut tajuk. Macam ni saya letak jadual waktu Dr. Najwa. Okey. Lepas tu klik tambah. So, bila letak tambah, dia akan keluar kat sini lah. Okey, dia dah keluar jadual waktu Dr. Najwa. Lepas tu, boleh pergi ke button upload. Okey, choose file. Okey, boleh pilihlah jadual waktu masing-masing. Okey, so boleh pergi jadual waktu masing-masing. Pastikan semua file telah di PDF kan. Okey, saya tak ada jadual, so saya ambil jalan mana-mana contoh kan. Okey, so sebaiknya sebenarnya kalau ikut kat sini jadual lah. Tapi saya tak mengajar semester, saya tak ada jadual. So pensyarah boleh upload lah lepas tu. So kat sini dah akan keluar ikut tajuk Okey, kat sini dah akan keluar dokumen yang kita upload. Okey, so dah selesai, pergi button balik semula. Dah selesai lah ni, maknanya kita isi jadual waktu. Pastikan kalau kata nama file upload ni dah tertera kat sini, dah keluar file yang kita upload. Kalau masih kosong, maknanya file kita tak keluar lah. Okey, so seterusnya kita pergi pada button back. Okey, so dah akan keluar kat sini jadual waktu Dr. Najwa, item yang pertama.
Okey, so yang kedua, kalau ada item kedua ni, ada kita join meeting online ataupun kita ada join bengkel TOT, boleh ambil lah. Okey, pergi pada sini. Okey, lepas tu tambah lagi. Okey. Bengkel TOT, falsafah dan isu semasa. Yang ini dia tak compulsory lah. Dia optional je. Kalau ada, boleh masukkan. Kalau tak ada, tak apa. Okey, tambah. Okay, lepas tu pergi pada upload. Okey, pergi pada choose file. Bengkel, okey, kita ada bengkel kan. Kita ada jemputan. Macam saya ada apa namanya, kita ada program-program, ada gambar bengkel, boleh masukkan lah kalau ada. Bengkel TOT 1 hati, okey, saya masukkan surat jemputan bengkel. Okey, dah masuk. Alright, so dah ada dokumen, kita boleh back lagi. Ni seterusnya masukkan cost information. Okey, kita tambah lagi cost information, falsafah dan isu semasa. Okey, so lepas tu kita tambah lagi. Okey, dah ada, kita upload lah. Choose file lagi, carilah cost information masing-masing ni cost file. Okey, ni CI, falsafah isu semasa. Saya upload lagi. Okey, so seterusnya lah sehingga selesai. Okey, so nombor 4 ni EPPP. Okey, sekiranya kalau macam dekat yang item feedback student ni, okey, kita boleh masukkan beberapa perkara lah. Yang ni EPPP. Okey, kata kita masukkan EPP, kita tambah. Lepas tu nanti boleh klik kat sini lah untuk upload. Okey, lepas tu kita boleh tambah lagi. Okey, tambah lagi seterusnya. Okey, exit cost survey. Okey, tambah lagi. Nanti boleh upload lah dekat sini. Tekan upload. Okey, lepas tu boleh tambah lagi kalau ada feedback student. Macam saya ada buat student feedback ni, saya guna Mentimeter. Okey, boleh tambah. So yang kita boleh letak berapa banyak yang ada lah. Okey. Okey, so boleh back balik. Okey, so boleh isi seterusnya. Apa namanya? Nombor 3 ni tadi Card Assessment Report maafkan saya. Boleh tengok balik nanti, ni adalah Card Assessment Report, bukan OBE. Nombor 5 Borrow Cost Information. So pensyarah boleh isilah sehingga habis. Klik button tambah, lepas tu masuk sini tambah, letak nama tajuk apa bahan kita nak masuk, sampel video project ke apa dan sebagainya. Lepas tu tambah, lepas tu kita upload ya, sehingga selesai. Okey. Untuk makluman pensyarah semua, ada sikit perubahan lah saya rasa bermula semester lepas. Sebelum ni kalau kita masukkan lecture note ni di nombor 6 ni, katalah ada 7 bab kita ngajar, kita masukkan 7 bab pun dia dah boleh kuasai 100%. Tapi mulai semester lepas, cukup hanya 1 atau 2 lecture notes kita masuk yang terbaik di dalam course file. Sebab dia akan counted yang lain-lain sampai 1 sampai 9 ni. Kalau 1 sampai 9 ni kita tak cukup masukkan, dia tak akan dapat 100%. Terutamanya pada item yang nombor 8 ni, sebab dia nak one from each category. So pensyarah boleh masukkan one of each category ni, kena semua adalah sample of task ada, assignment ada, homework ada, quiz ada, test ada, ataupun ada benda-benda yang lain ada lagi, kena masukkan setiap satu. Okey. So kalau boleh isi sehingga selesai. So kalau katalah kita pergi balik pada tajuk upload course file ni. Okey, so kat sini kita boleh tengok balik lah. Kita hanya baru capai 25%. Sebabnya saya baru isi 3 ke 4 item tadi. So pastikan pensyarah fulfill hingga item ke-9. Nombor 1 hingga 9 ni tadi. Okey, nombor 1 hingga 9 ni kena penuhkan. Baru akan capai 100%. Okey, so seterusnya saya pastikan pensyarah isi komplit lah. Lepas tu boleh pergi pada upload file. Lepas tu boleh tengok berapa persen capai. Okey, so nanti bila dah siap selesai, dah 100%, apa yang pensyarah buat kalau nak buat seterusnya, untuk kelas seterusnya macam biasalah, kena pergi course registration dulu, balik semula pada button tambah. Okey, daftar lagi pula seterusnya.
Kos apa, kata UHIT pula kita ngajar. Okey, pemikiran sains teknologi section berapa? 42. Final exam tak ada. Okey, kategori perdana. Okey, add course. Okey, bila kita dah add course, nampak dah keluar kat sini pemikiran sains teknologi. Okey, ini yang kita daftar tadi. Okey, seterusnya bila dah daftar, pergi pada upload file. Yang ini upload file, dah keluar pemikiran sains teknologi. Okey. So lepas tu sekiranya para pensyarah nak menggunakan, okey, bila nak key in tekan view, klik kat view, key code yang digunakan, yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah lain, kita nak mudah. Okey, so kita boleh pergi pada button copy data and file dari kursus ataupun section lain. Klik saja di sini. Okey, so contohlah tadi kita masukkan key key pensyarah siapa tadi, contoh kita masukkan pensyarah yang Dr. Azman Lail dah bagi pada kita. Okey, pemikiran sains teknologi, key code dia adalah A4679. A4679 besar. Okey, masukkan A4679, kita klik import. Okey, lepas tu kita tengok balik betul tak section yang kita nak copy tadi, section ni yang kita punya section yang kita nak. Okey, kalau betul tadi saya buat memang 42. Okey, confirm. Kejap ya, agak lewat sikit. Okey. So dah masuk file-file yang kita import. Okey. So kita boleh pergi pada, kita klik back. Okey, so nampak tak kat sini dah keluar semua item 1 sampai 9 yang kita copy daripada key Dr. Azman Lail tadi. Okey, cuma untuk peringatan para pensyarah seperti yang saya maklumkan, pastikan item nombor 1, item nombor 3 dan juga item nombor 4. Okey, pensyarah sila tukar kepada dokumen masing-masing. Okey, sebab sebelum ni kita terima teguran ada pensyarah yang tak tukar. Walaupun nama saya Nona Johanani, bila auditor klik tengok nama Dr. Azman Lail. Okey, walaupun maknanya patut pergi kepada EPPP student feedbacks ni, nama saya punya, tapi EPP student feedback doktor lain punya, pensyarah lain punya, yang kita import daripada key tadi. So pastikan pensyarah ubahlah dokumen di item 1, 3 dan 4. Sekiranya pensyarah nak ubah item di 7, 8, 9, masing-masing punya keputusan pelajar, hasil test ataupun teacher activity sangat dialu-alukan. Tak perlu guna pensyarah yang lain punya, sebaik-baiknya. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, so pastikan view, bila kita nak tengok view course file ni, kita boleh tengoklah kita dah isi ke belum, boleh view. Bila kita upload file, kita nampak percentage berapa yang kita dah isi. So ini dia tengok dah 100% dah, sebab yang tadi PST kita daftar, sebab kita dah import daripada Dr. Azman punya key tadi, dapat 100%. Cuma itulah, pastikan item 1, 3, 4 ditukar. Okey, saya rasa itu sahaja setakat ni. Kalau ada sebarang masalah, boleh maklumlah kepada saya. Okey, so bila mana kata tersalah isi ataupun tersalah section, pergi semula pada course registration. Katalah ini bukan section kita tersalah isi atau kita nak delete, pergi kepada course registration, klik kat section mana, klik pada status, just delete saja. Okey, lepas tu boleh daftar semula course lah. So saya delete lah, yang ni tadi saya tunjuk contoh je. Kalau kalau nak perlu delete sebab dia nak betulkan ke dan sebagainya, boleh delete. Dan lepas tu boleh daftar semula kat sini. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak. Kalau ada masalah boleh maklum pada saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.